Tengah layan ni bang, tengah layan ni. Dari tadi lagi saya layan. Keluar je notification tu, terus saya layan bang. Terbaik. Senyum je bang, jalan terus. Bang, dah habis dah layan video tu. Baik bang. Tahulah, ramai lah yang bagi saya dia ni satu asbab daripada Allah lah. Nodarus ni, dia satu asbab Allah hantar dekat dunia ni kan. Bercakap pasal abang lepat ni, dia tujuan dia nak konon-kononnya kan, nak memperungkaikan kebatilan. Tapi saya rasa dengan adanya dia ni, Allah jadikan dia ni asbab pula untuk orang nampak yang mana betul, yang mana salah. Sebab kawan-kawan saya pun yang tak minat abang lepat pun, maksudnya yang cakap bukan-bukan pasal Abang Mael sebelum ni pun share video Abang Mael dekat saya. Dia cakap, aku tengok, puas hati pula aku tengok video lepat bantai si Nodarus tu kan. Kalau aku jadi dia, lagi teruk aku bagi. Maknanya orang-orang yang sebelum ni cakap buruk pasal Abang lepat pun, bila adanya Nodarus ni, diorang nampak lah apa yang Nodarus ni cuba buat. Macam nak cuba letak kebencian, nak menutup benda-benda yang betul kan. Saya rasa abang lagi faham lah. Macam tu lah. Nampak macam dia cuba letak kebencian dekat orang ramai. Tapi apa yang saya nampak lah, dan apa yang jadi dekat sekeliling saya dengan kawan-kawan saya ni bang, dengan apa yang dia buat tu, sebenarnya nampak dia meletakkan kebencian kepada diri dia sendiri sebenarnya bang. Kan? Assalamualaikum. Kebetulan baru tak sat tadi, saya dapat satu panggilan daripada Bangi. Bukan Bangi, Banting ke arah belah Kelang sana tu. Sebab dia explain tempat dia tu. Dia pun ni dah 2-3 kali dah telefon. Saya pernah jumpa dia sekali di Nasi Royal Kedah. Tok Guru mengajak ilmu-ilmu ni. Tadi berkesempatan dia telefon, dia cakap, lepat, jangan bimbang, jangan takut. Sebab apa yang dia tengah buat tu, orang kaji, orang fikir. Dan apa yang lepat tu hurai pecah, orang kaji, orang fikir. Cuma dia kata jangan terlalu marah sangat, dia kata. Lepas tu aku gelak lah, aku kata saya marah ni bukanlah kat semua orang. Saya marah dekat dia, dekat Nodarus ni. Wajib bagi saya untuk marah. Saya kata abang faham baik-baik bang, sebab saya suka senda gurau, lawak jenaka. Saya dah lalu macam-macam dalam hidup saya bang. Kalau perjalanan hidup saya dari kecil, macam-macam kau nak kira bab yang boleh membuat kemurungan jiwa. Hilang anak kot, orang colek kot dan rumah terbakar lah, itulah ini. Tak ada masalah. Saya tahu kita ada menjalani, kita faham, kita nak turning back, kita tu ada. Tetapi dia ni, faham, dia kata disebabkan saya lah yang buat sendiri, tangan saya lah yang tulis, yang buat orang benci saya, yang buat ni. Kalau dia kata gitu, kalau saya sepak dia esok, saya tendang dia ke, jumpa saya lempang muka dia ke, saya kata kat dia balik. Sebab cara hang tulis dalam hang punya Facebook, cara hang cakap dalam YouTube kat aku, hang lah yang buat aku lempang hang lah yang buat aku tendang hang. Tu macam mana pula? Macam tu lah aku explain kat abang tu. Abang tu gelak. Abang tu kata tak ada apa dapat. Orang Malaysia tak bodoh, orang Singapura pun tahu. So aku kata tak apa, benda ni tak ada apa pun sebenarnya. Cuma aku bahajak sangat jumpa dia one to one, cara tak dirancang. Aku pun tak tahu, tiba-tiba dia ada depan tu, aku pun ada kawasan tu, sama-sama nampak tak dirancang, siapa yang tak rancang. Jenis tu aku cukup marah kan. Planning nak jumpa ni susah mesti dia pun hantar kawan 2-3 orang, atau orang lain tahu kalau aku nak jumpa dia, mereka pun nak ikut. Tak ada, aku harap satu hari aku lalu satu tempat tercerembab dengan dia, mana tahu, tak mustahilnya. Masa tu best lah. Okey brother, kita tahu kita punya marah kat mana, kita tahu. Okey, baik lah. Selamat. Betul sangat lah tu bang, betul sangat tu kan.
Tak ada lah pula Malaysian ni majoriti bodoh. Tak. Kalau ada pun sikit-sikit je lah. Yang ramainya mungkin diorang akan gaji. Saya ni pun tadi keluar video, notification video abang kat YouTube. Saya terus on Bluetooth dekat kereta ni. On the way balik Pahang ni 5 orang dengar ni ha. 5 orang dengar ni semua ada persoalan yang sama lah dengan saya ni. Apa hal lah si Mamat Singapura ni sampai macam ni sekali kan. Apa yang dia nak pun tak tahulah. Biasanya kan orang yang banyak soal sangat ni, orang yang dia nak tapi tak dapat. Biasanya macam tu bang. Tak apalah bang, selamat. Semoga kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah lah, InsyaAllah. Macam ni lah brother. Dia ni bila kaji balik, tadi pun member screenshot bagi mai kata jangan duk layan lah, lepas menyanyi lah apa itu ini. Padahal dia yang duk layan aku. Nampak tak? Dia duk kata macam-macam kat orang, jangan layan aku, jangan ni. Hanya dia sendiri duk main teropong YouTube aku, duk main teropong apa yang aku tulis, duk main teropong apa yang aku post dalam Facebook. So macam mana ni? Dia kata kat orang jangan duk layan aku, yang dia duk main mengendap, duk main skoden kat aku punya Facebook, aku punya YouTube. Padahal dia tahu sendiri dah, kalau Allah Ta'ala nak memilih satu orang tu, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Kalau kita tengok dalam surah 16 ayat ke-37, dan kita boleh tengok surah 6 ayat ke-52, dah terang-terang dah. Dan Allah tu kalau dia nak beri petunjuk, tak ada siapa boleh menyesatkan. Kalau dia nak menyesatkan, tak ada siapa pun boleh beri pertolongan. Dan segala, kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain, dan mereka juga tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. So apa yang dia ni buat? Sekali lagi, aku tak pernah pergi teropong dia punya tempat pun. Tetapi dia kata apa tau? Sebab dia rasa dia nak kena bela, nak kena bangun, nak kena itu ini. Itu kata dia ni lebih sudu daripada kuah. Sedangkan Allah Ta'ala ni, dia nak mengislamkan dan nak bagi segenap umat manusia beriman. Tak ada mustahil bagi dia. Kalau dia nak menyesatkan semua pun tak ada mustahil bagi dia. Bila kita kata hayya 'alal falah, kita dengar, kita kena jawab la haula wala. Bila kata marilah kejayaan, so that mean clear we are powerless. Dia duk kata dia boleh. Kalau hang boleh, hang pergi baliklah Singapura, bangun tegakkan Islam di Singapura tu. All those Chinese, all those Hindu will bust you upside down. Kot sini yang duk boleh buat dahsyat. Duk ingat hang dahsyat. Dia tak tahu satu hari orang yang mengaji mengenal Allah ni nanti jumpa dia, disepak dia boleh tahu. Sebab dia bukan against aku sebenarnya. Dia against ilmu makrifatullah. Ilmu makrifatullah ni sebenarnya ramai orang bawa. Di Singapura ada, di sana, di sini, semua ada. Tetapi sebab dia tak mau ini barang, dia nak kacau orang pula. Pasal apa? Inilah dia duk bisnes dalam YouTube, dan dia duk cari glamour. Padahal orang duk nampak dah. Macam hang cakap tadi ya, hampa 5 orang dalam kereta ada persoalan yang sama. Apa Mamat ni nak? Apa Mamat Singapura ni nak sebenarnya? Nampak tak? Orang nampak. Dan aku pun malas nak layan dia ni tak? Sebab aku tak mau layan dah dengan mulut. Kalau aku layan dengan ilmu, dia sendiri menentang ilmu makrifatullah. Nak layan apa orang yang ni? Dia do not talk with ignorance. Habis nak layan apa orang lagu ni? Dan nombor 2, banyaklah orang nasihat aku jangan duk layan apa. Anda cakap tu betul dah. Jumpa jalan terus, jumpa Kedah terus, yang kasi Chan. Dia apa nak jadi nombor 2 lepas tu. Hang dah mencederakan jiwa perasaan orang. Padahal nasihat orang jangan ikut lepas ni, jangan layan lepas ni. Tapi hang sendiri layan. Padahal lepas tak pernah pergi pun kat YouTube, hang tak pernah pergi kat Facebook hang pun. Orang yang duk screenshot bagi dah. Pasal kita tahu guru kita pesan dah, yang buta mata hatinya tak boleh nampak lah apa yang kita cakap. Pasal mengenal Allah ni, nak bukti kat siapa? Takkan aku nak bukti kat dia ilmu makrifat ni betul, padahal dia
tak mengenal diri dia. Yang aku kenal adalah Tuhan yang berserta aku. Bukan aku kenal diri dia. Tang sini dia tak faham. Bila dia tak faham tang ni, dia duk kira nak rodong. Tapi itu lah brother, cukup lah layan sikit-sikit lah dia ni. Tak usah layan banyak-banyak. Layan banyak-banyak dia seronok. Pasal dia tak sedang. Yang dia tentang ni adalah sesuatu yang tak ada kena mengena dengan dia. Sebab dia lah yang duk ingat kata, oh nak bela Islam ni, nak bela ini kesesatan ni. Padahal dia yang tak relax. Kita yang duk jalan ni enjoy lah. Tak ada masalah pun. Tak kacau pun puak-puak wahabi sebelum ni. Tak pernah kacau Kamili. Tak pernah kacau Dr. Mazhar. Tak pernah kacau pun ustaz-ustaz lain. Mereka ni lah sesetengah ustaz ni. Mereka ingat Allah ni capik kot. Mereka ingat Allah ni jadi luai kot. Jadi cacat kot. Bila orang-orang makrifah ni ada, mereka kena bangun bela Allah. Sedangkan tak ada satu orang pun boleh lepas daripada dihisap di depan Allah Ta'ala. Mereka saja kalau lebih. Kalau orang Penang kata buat ramai, siru mak abah mereka ni. Mereka ni nak bagi siku mak iram yang boleh pada akai. Faham? Itu sebab tak boleh cakap dengan mereka. Tak boleh cakap. Orang cerita pasal buat mi goreng, mereka duk cerita pasal spaghetti. Orang cerita pasal spaghetti, mereka pergi halah ke arah laksa pula. Kita cakap pasal laksa, mereka dah pergi dekat bihun pula. Kita pergi bihun, mereka pergi kotiau pula. Duk kira tak betul saja. Tapi barang makanan. Payah pok-pok ni. Jumpa okey lah. Layan pun payah brother. Tak mampu habis kat dia. Orang ti nampak perangai ni. Tu kata panggil no beruk. Beruk ni pergi mana pun dia henti kacau. Dia duduk diam sat je. Macam tu lah dia ni. Dia tak bagi orang layan kita. Dia yang duk kalut layan kita. Pelangnya no terus. Baik brother. Selamat sampai ke Pahang. Kenangan tu, kenangan. Kampung Lubuk Puyuh, Kuantan. Belakang Taman Tas. Di situlah duk berulang 86 sampai lah 97 1 bulan 1 1st of January Pak Abu kembali. Masya Allah. Baik, selamatlah. Dalam pada kita tak sedap sometimes if you betul-betul concentrate and teliti betul-betul apa Nodorus ni cakap. Sometimes dalam situasi, dalam keadaan dia tidak mempersetujui apa yang hang cakap lepas, dia sebenarnya mengiyakan apa hang kata. Dia sebenarnya mengiyakan apa hang kata tu betul. Perhati betul-betul. Ya Anwar, betul. Nak bercakap apa pun tak tahu Anwar. Kalau dia halusi, dia selidik. Dia tanya apakah aku benar-benar sincerely dengan ilmu makrifah ni. Tu aku kata, this guy is out of F-mind ke apa, aku tak tahu. Macam mana boleh tanya benda tu. Kita daripada 86 kita duduk depan Pak Abu kan. Masa dulu duduk mengaji tu, kita tahulah apa yang kita mau. Kita sedang apa yang selama ni kita tak tahu. Kita sedang apa yang selama ni kita tertinggal di belakang, yang kita terlupa mengenal Allah. Kita duk mengenal konsep dan idea, law and system, bersangka-sangka. Faham? Tapi itulah Noah. Dia dah sebut dah Noah. Surah 38 ayat 88. Tak apalah. Kita tak ada istilah menunggu dah. Kita jalan terus Noah. Dan mereka faham tak faham, satu masa nanti terserah kat mereka. Kadang mereka tahu ada benda ni kita dah hurai banyak. Pisah mereka dengan ego trip mereka. Naknya kita tak pernah ganggu mereka pun. Kita satisfied dengan kita punya jalan. Mereka yang duk kacau kita. Nampak tak? So kalau kita masuk dan jerat mereka, bergelumanglah dengan mereka.
Itu nak kena jaga benda-benda ni Anwar. Lain clear Anwar. Baik Anwar, selamat. Betul dah apa yang cakap tu. Betul dah. Selamat Anwar. Tak apa brother, saya hadap, tak ada masalah, kecil punya hal. Dia tu buta mata hati dia, clear dah. Faham tak? Masa dia cakap saya lalu, dia nak tanya saya, betul ke sincere saya percaya dengan agama Ma'rifatullah ni. Bodohnya soalan. Kita mengaji bukan baru hari ni. Dari 86 kita dah jejak kaki masuk alam makrifah ni. So bermacam persoalan, bermacam protections, bermacam tentangan dan juga benda-benda yang membawa pada kaedah sokongan, tatangan dan juga benda-benda yang membuka mata kita di dalam perjalanan itu melihat kebenaran itu. Sebab orang yang protes ni, mereka tak faham satu benda, brother. Mereka tak faham bahawa ilmu yang kita mengaji ni untuk diri kita sendiri. Tak boleh dikongsi dari sudut pemahamannya, walaupun dengan isteri yang tidur sebelah kita, walaupun dengan anak yang pernah kita dukung, suap, cuci pungkuk dia kecil-kecil, macam tu punya kita sayang, kita jaga penuh. Bila dia tak faham lah. Sebab kaedah ilmu mengenal Allah ini tertakluknya mengenal diri sendiri. Dan siapakah sebenar-benar diri kamu? Dari sudut zahir dan batin. Awal dan akhir. Jadi, dia pun tak faham benda ni. Macam mana kita nak kongsi? Kalau awak tak mengenal diri awak, bila awak dah mengenal diri awak, tak boleh pula kita nak bawa bincang sebab dia bersalah-salahan. Masing-masing saling senyum sajalah. Pada ilmu yang para makrifah, kalau jumpa saling senyum, saling peluk, saling enjoy, kill the time, relax. Itu saja kaedah kemuncaknya. Sebab dia tak ada lagi berhuruf dan tak ada lagi bersuara. Tak ada lagi yang nak dipertikaikan, diproseskan. Itu kemuncak makrifatullah. Nak cerita macam mana kita nak pegang jalan ni betul-betul, itu bukan makrifatullah. Itu masih tasawuf. Kalau orang dah sampai makrifatullah, kita tu tak ada nak bersembang macam mana kita nak pegang jalan ni. Apatah pula kita nak berdialog, berdebat dengan orang dari sudut makrifah. Mana kewujudan suasana tu? Sebab bila nak bersembang, dia kena ada wujud. Dua wujud. Itu sebab peringkat yang jalan terus lain, peringkat yang masih berkata-kata lain. Itu ada bezanya. Tak kala Nabi Allah Musa AS minta Allah pertemukan dia dengan hamba soleh. Hamba soleh tu, dia kata mana mungkin bagi kamu untuk memahami, untuk bersabar, sedangkan kamu tidak memahami yang meliputi. Itu saja. Sebab bila saya nak maki hamu nodrus, saya tak duduk dalam kaedah makrifatullah. Saya duduk dalam kaedah syariat yang ramai. Sebab dia tu bukan Tuhan saya. Tuhan saja bukan berwajah nodrus. So saya nak heran apa kaedah makrifat yang saya bawa ni. Tak ada kena mengena dengan dia. Bila dia nak jadi iblis, tunggu lagi. Nak cakap elok, cakap bahasa iblis lah pergi kat dia. Itu saja brother. Baik brother, selamatlah. Selamat brother, moga brother Sarawak semua okey, line clear. Di dalam rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Selamat brother, selamatlah. Ya betul tu Bang Lepat. Saya harap Abang Lepat sehat-sehat selalulah. Bersabar, jangan bawa perasaan marah tu sangat. Tapi saya yakinlah Abang Lepat boleh kawal benda macam ni. Perkara kecil je ni. Lagipun Abang Lepat saya anggap pernah masuk ke perut naga. Pengalaman Abang Lepat yang sudah-sudah difitnah, homeless di luar negara. Jadi itu saya anggap Abang Lepat sudah pernah masuk ke perut naga. Dan sekarang ni pula ular sawah hendak menelan. Apa nak heran? Ya sahabat, dia tak tahu. Itulah masalahnya ustaz-ustaz sekarang ni. Waktu dia orang kebanyakan ustaz-ustaz di Malaysia ni kebanyakan pergi study luar negeri, sponsor by government, sponsor by orang-orang kaya tertentu, kebanyakan lah. Tetapi kita pergi ke Germany, kita pergi ke Sweden, Denmark, Holland,
kita backpacker saja. Kais pagi makan pagi, kais petang kadang tak makan petang terus. Dan kita jalani hidup tepi jalan begitu begini. Bukan kita nak cerita tentang susah hidup kita. Kita tak cerita pasal susah hidup kita. Kita nak cerita tentang perjalanan susah hidup itu tetap disertai kaedah Allah yang telah kita kenali. Dalam istilah syariatnya, berserta. Dalam istilah makrifahnya adalah rahsia di dalam rahsia, tak boleh diucapkan, tak boleh dibahasakan. So kita jalan terus. Kalau orang tengok, kawan saya ada di Pulau Pinang. Pada satu masa tu, anak dia kemalangan jalan raya, koma. Dia menjadi satu orang yang tak menentu dalam hidup dia. Pasal itulah anak lelaki dia seorang-seorang, kemalangan. Koma untuk 4 hari, kemudian terjumpa saya. Masa terjumpa saya tu baru dia tersentak. Masya Allah, lepas hang hilang anak, hari ni aku tahulah macam mana perasaan hang. Sebab anak aku kemalangan. Dengar cerita dia race, dia berlanggar. Ini cerita lama lah. Tapi anak hang hilang di dalam hak jagaan orang lain. Macam mana ni? Aku bersoal tentang kenapalah Allah tak selamat anak aku, kenapalah malaikat tak bantu dia, tak elakkan dia daripada kemalangan tu. Tapi hang pula, orang colek anak hang buat lari daripada balai polis dalam kastidi mahkamah syariah. Dari orang buat lari, bawa lari. Macam mana hang dengan Tuhan ni? Hang nak bercakap macam mana? Kenapa membenarkan benda ni? Kenapa harus ini terjadi? So kita usul balik cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam mengeluh kepada Tuhan. Tak kala putera dia jatuh mati bersama isteri dia dipukul ombak, tak kala mereka sedang mendaki kawasan tertinggi. Mendengar ceritanya, puteranya jatuh, kepala dia pecah, dia 4 batu depan mata dia. Jadi anak kesayangan dia tu. So banyak cerita-cerita pahit. Dan perjalanan kita ni yang membuat kita selesa dan membuat kita menjadi okey hanya kerana kita ada ilmu mengenai Allah dan kita tahu limit kita harus kat mana. Kita tahu kapasiti kita di dalam kaedah keakuan terhadap satu pada yang satu lagu mana, satu pada yang ramai, ramai pada yang satu lagu mana. Permainan dia dari sudut fiqh macam mana, dari sudut usuluddin macam mana, dari sudut tasawuf macam mana. Perbualan dia harus diatur macam mana. Dari segi persembangan bahagian ilmu soal jawab tertib dia macam mana. Harus kita hukum orang tu dulu baru kita nak soal jawab dengan dia, atau kita harus duduk depan dia dulu. Assalamualaikum, saya datang dari sini, saya ada kemuskilan sikit dengan cara lepas duk bersembang dekat YouTube ni. Boleh saya tahu dari sudut mana yang seharusnya saya duduk untuk melihat perbualan lepas ni. Saya adalah seorang pengajian penuntut ilmu bahagian ni dari tanah negeri Arab. Saya mengaji bahagian ni, mengaji hadis, mengaji itu, mengaji ni. Kita boleh cerita, mereka boleh cerita benda-benda tu. Kita boleh susun sebab pengenalan mereka tu cantik. Cara mereka introducekan diri mereka, cara mereka memperkenalkan diri mereka penuh ilmu dan beradab. Pasal apa? Pasal lepas tak pernah kacau mereka. Mereka duk perhati YouTube lepas, mereka tak boleh dapat kepahaman. Seharusnya mereka jumpa lepas, bukan mereka pergi buat YouTube hentam lepas. You see, this is wrongdoing. So itulah masalah hari ini yang terjadi. Jadi kalau mereka datang dengan tertib, senanglah kita sembang. Ini tidak dihentam dalam YouTube baru nak ajak berjumpa. What kind of person is this? Okay, you mencederakan jiwa perasaan orang. All of a sudden, you just rush up and mash up all the thing and then smash to the public. Kemudian, kamu bertanya, boleh tak kita jumpa, nak berdebat, nak bersembang elok-elok? What is this? Kenapa setelah menghentam, membuat macam-macam, ambil buku lepas tu terjemah ikut suka hati mak bapak dia?
Oh, kalau dia kata beralasan, pasal apa terjemah buku lepas macam tu? Oh, pasal you kata dekat Ustaz Syarif Long. Sebab itu ke? Hang tak fikir Syarif Long yang pertama yang tiba-tiba keluar dalam YouTube hentam aku. So I try to back myself back. What got to do Syarif Long dengan hang? Pak mentua hang ke? Kalau pak mentua hang sekalipun tak boleh buat macam tu. Lalu masa Syarif Long hentam aku, hang tak pergi tanya kenapa Syarif Long buat lagu ni kat lepas? Pernahkah duduk sembang lepas? Tak pernah. Dalam YouTube mana yang Syarif Long jumpa tiba-tiba kata yang lepas ni kata tak payah solat? Hang tak pergi tanya yang tu. Bila aku olah balik, hang hentam aku. Ini no drus ni, no beruk ni. Lepas tu dia nak point, kita maki dia, kita marah dia. Dia tak sedar apa yang dia buat. At the first place, what he have done, dia tak tengok lah. Dia nak tengok bila aku maki dia, baru dia boleh gurang benda tu tunjuk kat orang. So ni ustaz jenis apa macam ni? Iaitu cari solution untuk memperburukkan orang, untuk mengaibkan orang. Tapi bila orang maki dia, baru dia tunjuk, guna pula kesempatan. Oh, orang mengaji makrifat ni tak maki orang. Brother, mereka silap tentu brother. Mereka silap. Mengaji makrifat ni tak ada kena-mengena dengan syariat orang lain. Mengaji makrifat ini ada kena-mengena dengan diri dia, yang akhirnya dia sedang satu belai bulu roma pun tak ada. So bila dia kembali pada syariat, maka wajiblah bagi dia untuk membela diri dia. Saya dah cakap sekali lagi. Saya cakap sekali lagi. Every man have their own breaking points. Setiap manusia punya tahap kesabaran dia. So dia ni terlalu lemak, no terus. So saya maki dia, supaya dia tahu yang saya boleh marah. Dan kalau saya jumpa dia, saya tak bercakap lah. Ini bukan ugut. Dia mencederakan jiwa saya, dia beradik saya, kawan-kawan saya merasa kecewa dengan keterangan dia. Kemudian dia kata saya yang buat salah. Padahal I'm satisfied with myself. I tak pernah kacau ustaz lain pun sebelum ni. I'm simply happy. Guru I tak pernah ajak untuk pergi teropong orang lain punya amalan. Guru I tak pernah ajak untuk pergi persoalkan orang lain punya amalan. Saya mempersoalkan amalan saya sendiri, itu saja. Dulu masa zaman tak ada internet, saya kena teruk dalam newspaper, national news, berita and majalah. Tak ada internet. So this is about my time to pay back. Yang dia duk main serekap jarang ni pasal apa? Tapi percayalah brother, kalau saya jumpa dia, dayus lah. Kalau saya tak lempang muka dia. Sebab dia terlalu kurang ajar. Tengok cara dia bercakap bila dia bedah buku saya. Ranggi tai babi brother. Jahat. Memang jahat dia. Saya abang tu terang. Baik brother, lagu mana pun macam brother kata lah, marah kena jaga. Yalah. Benarlah kata-kata itu. Marah kena jaga. Marah biar ada batasan. Marah biar dekat mulut saja. Tapi saya cakap kat brother, saya suka gurau senda, saya suka lawak jenaka, saya suka gelak dan ketawa. Tetapi dengan Nodros ini, batal lah kalau saya gelak, ketawa dan gurau senda. Dia ni saya buka tekangkang amarah saya. I'm going to celebrate amarah. Sebab Tuhan letak amarah lawamah marhamah, radiyah kamalah mardiyah. Dekat Nodros ni, saya ada every right untuk buka amarah saya. So, you tahulah bahasa-bahasa amarah tu macam mana. Dan perilaku amarah tu macam mana. Dekat orang lain tak ada. Dekat dia ni, wajib tidak boleh tidak. Nodros ni. Wajib tidak boleh tidak. I will celebrate my fire. I'm gonna burn my fire upside down toward him. InsyaAllah. Pasal itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Walau dia kata, oh dah macam ni. Dia tak tengok apa yang dia buat. Kalau dia tengok apa yang dia buat, dia proses balik. Yes. Aku dah buat celaka kepada lepat yang tak pernah kacau aku. Hari ni aku nak cakap, mai kita nak cakap elok-elok, debat elok-elok dengan bijaksana. It's far too late. Because dia bukan kawan saya lagi. Dia bukan orang yang boleh saya ambil buat kawan. Bukan. Dia adalah manusia jahat di dalam hidup saya. Itulah yang dia harus sedang. Dia tak boleh bahasa macam saya ni nak tengok dia okey. No, dia dah tunjuk siapa diri dia kat saya sebelum ni. Duduk tak duduk, hentam saya macam-macam. Buku saya dia bedah atas alasan saya
cakap macam ni. I mean, orang lain ada aja yang faham. Bahagian makrifah ni ada aja yang orang faham. What's wrong with it? Apa masalahnya? Kalau awak tak faham, bermakna ilmu ni tak betul. Kita tak pernah kacau pun puak-puak Wahabi ke Salafis ke apa sekalipun. Lakum dinukum waliyadin. Awak nasihatlah diri awak. Kita tetap nak cari bekalan untuk kita. Untuk tahu. Yang dia gatai main kacau ni apa ada kena-mena. Itu saja, brother. Saya marah dekat dia. Dekat orang lain saya tak marah. Dia tak ada depan saya, habislah. Kemarahan saya tak ada. Bila terwujud dia, terwujudlah amarah saya. Itu saja. Brother, jangan bimbang. I've gone through lots of suffering in my life. And still now. Masya Allah. Out of hard time, there is a beautiful part. Hard time out there, beautiful part inside here. Baik, brother nah. Baik. Selamatlah. Ya betul tu bang, lepas saya harap. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Aku jarang ni nak WhatsApp ni. Aku biasa duk tengok duk post aku follow, aku duk tengok pelan-pelan. Tapi hari ni aku nak respon sikit lah. Tak apa. Marah tu marah pada yang patut, memang betul. Kan? Macam yang cakap lah. Aku marah kat hang seorang lah. Sebab hang duk minta. Sebab hang duk kacau. Aku duk tengok, aku duk perhati. Aku duk bersabar, aku duduk layan. Buat lembik tengkuk tak. Lama-lama bila hang minta, kita kena bagi. Macam yang duk kata. Aku marah kat hang seorang lah. Hang lain aku tak marah. Tapi apabila hang tu berhadapan dengan aku, automatik. Amarah tu untuk hang tu dia automatik keluar. Kalau untuk orang lain tu tak ada langsung. Duk tengah marah dengan hang tu, kalau orang lain main tegak tu tiba-tiba boleh jadi down. Boleh jadi cool down. Untuk dia sebab dia minta, kita kena bagi. Dia pandai ada respon slow, lembut, cakap pun macam orang orang cool lah kan. Tapi di sebalik dia duk cakap lembut apa ni, tak layan lah budak-budak lepas ni, apa ni marah lepas ni, aku tak layan lah. Di sebalik tu aku nampak tak larat dah tengok orang bertopeng macam ni Pak. Tapi bila hang buat keluar marah hang tu, syok jugalah layan lah. Kan, tengok dia nak pergi lagu mana budak ni, budak terus ni. Tak apa, kita tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam tua dia macam tua. Sebenarnya dia nanti guna perkataan lepas lah yang buat diri dia jadi macam tu. Padahal kita okey je. Kita mengaji benda ni dari tahun 86 kot. Ilmu mengenal Allah. Okey sampai hari ni, tak pernah kacau orang pun. Mereka yang duk kacau kita duk ulang sulam jawab. Sepatutnya kita buat tak tahu kat mereka ni. Betul tak? Dia play smart lah. Dia ingat dia play smart. Dia balik daripada Universiti Arab. Masa zaman dalam kuliah mereka tu ada lah majlis soal jawab, majlis itu, majlis ni. Mereka bagai-bagai lah universiti punya line up ni. Bila dia balik lagu tu, dia ingat dia nak boleh panggil siapa-siapa suka hati dia nak berdebat. Dan kan orang dah pergi jumpa mufti banyak kali dah, macam-macam dah orang hadap kesudahan dia lagu tu. Aku pun fikir juga, aku nak sembang apa dengan Mamat ni? Dari sudut ilmu macam mana nak sembang? Kalau dia tanya, betul ke lepas sincere, yakin dengan ilmu, betul ke? Betul lah, takkan tak betul ke? Yang hang gaduh siapa? Hang mau apa? Aku nak tanya dia. Hang nak jamin lah aku buang aku besok nak turun jawab ke? Apa dia yang nak? Hang nak jalan pada masa sebelah aku ke? Hang nak turun jawab kat Allah Ta'ala kat aku ke? Apa dia yang nak ni? Aku mengaji mana dia aku ya kan? Kacau orang lain pun. Tu kata Denny bangang. Dia tak sedang, dia duduk tengah tunjuk bangang dia. Dia kata jangan duk layan lepas duk tengah mat lipat apa dia panggil aku. Jangan duk layan. Jangan duk layan dia ni. Padahal dia yang layan aku. Hang tanya siapa pula yang mengikut pengembangan pergolakan ni. Dia nanti kata apa? Denny yang mereka. Denny yang kata bungkong. Lepas tak pernah kacau dia pun lah.
Tu lepas kata aku lepas nak jumpa dia, tak ada apa nak sembang, sepak je. Yang tu betul ya. Lepas saya nak bincang apa? Aku bukan duduk kat hang punya ilmu. Macam tu lah. Tetapi banyak jugalah guru-guru call Pat dan kawan-kawan yang pangkat abang dalam ilmu mengenal Allah ni. Pat, jangan layan Pat, cukuplah anda bela dah. Dan orang pun tak bodoh. Orang Malaysia pun bukan pekak wailul. Mereka nampak apa tujuan dia ni. Dia create satu isu, dia tarik hang masuk dalam tu. Lepas tu dia nak cari jalan. Padahal dua bidang yang berlainan. Ni mengaji mengenal diri, yang tu mengaji mengenal yang kaedah-kaedah keagamaan di sudut yang ramai. Yang mengaji mengenal diri ni, dia nak berjujur lah dengan diri dia. Dia takkan boleh kata orang lain tak betul. Dia akan cerita yang dia tak betul. Dia nak perbetul diri dia. Itulah orang mengaji ilmu mengenal diri. Tak apalah brother, biar pergi kat dia. Banyak orang nasihat saya jangan layan. Okey, baik. Biar lama-lama dia jadi beruk, jadi kera seorang-seorang dia. Nak meroyan seorang-seorang dia. Tidak. Yang di peringkat luar, yang di peringkat tertutup mata hati, maka akan ikut dia lah. Akan nampak macam mana dia nampak. Tapi yang mengenal Allah akan senyumlah tengok penerangan lepas. Orang nampak. Itu sajalah. Baiklah. Baik. Okey brother. Selamatlah. Okey Pak. Terima kasih respon. Terima kasih. Aku orang macam ni adalah seorang hamba Allah tu serupa macam kita dah bagi peluang, kita duduk berlemur dengan dia kan. Sampai satu tahap dia minta sangat-sangat. Aku kata kali ni kalau aku jumpa hang, aku tak cakap banyak, aku bubuh. Sampai aku jadi sebab kan, sebab dia duduk minta depan aku, dia cakap elok, belakang dia duduk kutuk aku, duduk kata aku macam-macam. Aku tahan bertahun-tahun. Tapi kali ni macam hang jumpa aku tak cakap banyak. Lepas tu baru cerita. Tapi anda kata dia minta maaf dengan dari hati dia yang dalam. Amui, kita pula cucuk air mata so. Kalau dia main minta maaf betul-betul ya. Tapi depan kita dia bertopeng. Ya Allah ya Rabbi. Tak lah. Aku dah tengok tu kadang-kadang aku sengih seorang-seorang. Kan dia duk melupok seorang-seorang. Kesian pula. Tapi bila hang respon ganas macam tu kan, tengok dia respon macam mana. Dia respon macam tu kan, nak bagi orang tu tengok kata dia tu, oi, mana bagus lah kan. Hadap orang duk tengah marah gila babi macam tu, padahal kita duk marah apa di sebalik dalam diri dia tu, hak bodoh, hak bengong. Ya Allah ya Rabbi. Ni beres Pak, tak apa. Jumpa hang bubuh lah. Aku pun sokong hang bubuh. Kan? Ajak bagi sekali. Rasa-rasa mungkin hang lupa kot dengan aku kot. Tak apa, aku bagi hang ingat balik. Nama aku Osman. Ingat masa kita lepak tu ada satu bangla tu kena pulun dengan mamat Melayu. Aku ada satu tu. Mesti ingat lah. Ingat. Aku ingat. Awak tak ingat pula. Hang bangun hampir settle. Lepas tu depan sebelah nasi lemak Royal Kedah Ampang. Hang bangun hampir settle. Lepas tu hang bawa pergi balai polis. Aku ingat. Balai polis Ampang tu aku ingat. Ingat. Clear. Terima kasih. Ingat tu pun kira dah kenangan lah tu. Kenangan tu yang best bila kita ingat. Kenangan yang best tu lah sebenarnya doa. Bukan duk tadah tangan apa. Bila kawan-kawan ingat kenangan manis dengan kita tu lah doa. Sesungguhnya doa tu lah. Terima kasih Pak. Terima kasih. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Nak jumpa kat ngang sema kosong sema gelak-gelak. Bila tengok hang gelak, aku gelak kan, syok dah. Syok sangat-sangat lah. Baik, insyaAllah. Begitulah connected to connection. Faham?
Kalau barang hati itu baik, dia akan memilih untuk mengenang benda yang baik-baik. Itu sebab aku kata, kalau orang baik dengan aku baik dengan orang tu. Tapi kalau orang duk pijak kepala aku tak berhenti, duk tikam kat belakang, baik-baik tak berhenti, ai, kita lelaki kot. Betul. Itu sajalah. Itu saja, simple je. Orang tak kacau kita, kita jangan kacau orang. Tapi kalau orang kacau kita macam tu. Tapi bila orang baik dengan kita, Masya Allah, kita kenang pun kita rasa sempoi. Baik, selamat sahabat. Selamatlah. Selamat. Assalamualaikum. Ya, apa tu, kawan ni, dia ni satu manusia yang unik dan pelik. Satu manusia yang unik dan pelik. Kalau kita duduk dengar dia kata apa, kita jangan jadi budak-budak. Dia tak sedar lah, dia yang buat perangai budak-budak. Kan? Dia tu yang buat perangai budak-budak. Troll orang, perli orang, ejek orang. Kan? Lepas tu, dia kata, jangan jadi budak-budak. Allah, dia nak reverse psikologi. Dia ingat kita budak 5 tahun kah? Kan, tunggu cukup pisang main budak. Agak-agak kan. Cakap dengan orang umur 50, nak masuk 60. Orang tak ada akal kah? Nak buat budak-budak yang tak suka dengan dia, boleh lah dia nak main. Kan, dia duk pilih orang, kita sembang nama siapa pun kita tak petik. Kita tak ada sebut siapa pun. Fine. Dia kata, Kamilin mai jumpa. Nak tanya, Kamilin mai jumpa. Dia sembang apa? Dr. Kamilin tu dia mai jumpa. Dia senyap. Dia senyap-senyap. Lepas tu dia keluar video tu. Dia kata, saya memang suka biar orang tu bercakap. Dia kata, apa? Itu kita kira sembang ke? Kan, kita bercakap. Kalau itu benda hang sangsi waktu tu. Waktu dan ketika tu hang tanya. Kan, pada waktu dan ketika. Hang rasa tak betul. Hang tanya. Manalah tahu kita cakap benda lain. Hang faham kot lain. Janganlah jadi budak-budak sangat. Kan? Bukan jauh mana kot Ampang Taman Tun kalau nak pergi cari pun. Kan? Kalau bukan jauh mana pun. Kan? Dia kata apa? Tak boleh dikritik. Macam tu kan kritik. Ingat sikit kata hang dah usik panel tasawuf Malaysia tau. Hang usik panel tasawuf Malaysia Prof Dr. Abdul Manan, hang petik Syekh Rahimuddin, kan, lepas tu hang ada petik satu ustaz pondok nama yang sebut orang ni apa tak ada harga diri tak ada maruah ke macam mana nak petik petuan terus buat macam budak-budak. Kan, depa tak melompat lah ni, hang jumpa orang melompat lain kita apa tu mau tunggu orang melompat lah ni kita melompat. Kan? Betul yang nak jual kita beli ya. Janganlah bila kita beli betul kita kata ni tengok macam budak-budak ni apa ni. Janganlah kita mesti menjaga tata bahasa. Alamak, apa dia hang cerita ni? Kan hang cerita apa ni kan? Pelik geng-geng ni. Pelik. Ni yang kita semua orang nak usik tu buat apa? Ni nak cerita bi. Kita orang makrifah. We got nothing to lose. Kita tak ada apa pun yang kita mau daripada dunia ni. Orang mengaji, orang makrifah dia mengaji dia nak balik ya. We got nothing to lose. Kita tak ada apa kat dunia ni yang mempersonakan. Bukan cakap besar, tapi kita mengaji ke arah itu. Kan? Jangan kata itu. Ni, kami duk cakap ni, bukan ada orang bayang apa pun. Pasal apa? Ni nak bagi tahu bi. Orang makrifah kalau mengaji berjalan ni, dia pergi ambil duit orang, itu bukan guru makrifah. Kerana apa? Kerana kami pegang. Celakalah orang yang menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Bukan macam apa. Kan? Ada seminar, ada kelas, orang panggil dia bagi duit. Hidup atas jalan agama. Kami tidak. Kami bercakap, terima. Tak mau terima sudah. Kritik. Tak payah pilih-pilih. Kan? Bukan kami nak hampa semua setuju pun. Bukan kami perlu pun hampa setuju dengan kami. Tak perlu. Kami cakap saja. Agak-agak tak betul, sudahlah. Kritik biar. Tak payah pilih-pilih, tak payah apa panjang-panjang. Kan? Kritik tu biasa. Nampak nak kritik. Tapi janganlah buat macam orang tak ada marah. Kan? Jangan buat orang macam budak-budak. Itu dah cerita dah. Kita ikut hangat tu. Lebih sudu dah kuah pula kita. Tapi memang hangat pun kan. Salah awal. Sekali-sekala biar keluar kan. Seronok juga. Tapi itu lah. Tu, macam saya kata tadi, dia dah petik. Dia dah petik panel tasawuf. Jakim kah? Profesor Dr. Abdul Manan dia dah petik.
Dia dah petik Syekh Rahimuddin kan. Dia dah petik ustaz pondok kan. Adalah tu tempat tu. Ustaz pondok di sebuah negeri tu. Dia buat ustaz tu macam budak-budak, dia buat macam adik-adik dia buat pangai. Kan nak terus lagu tu. Itu yang saya cakap, dia ni tak biasa makan penampak waktu kecil ni, serius kata. Kan tak biasa makan starlight. Penendang saiz 10 naik kat muka, dia tak biasa rasa ni. Kan lepas tu main kuajak ni. Kan lepas tu ada pentak-sup kan. Apa semua kalau kita biasa ni nak kata kita ugut lah. Hang biasa tengok, hang buka page lepas tengok orang ugut lagu mana. Kan buka page kata yang Ismail Arifin lepas tu pergi baca komen lagu mana. Orang ugut lagu mana. Kan tak payah tu pergi kat page dia, kat bawah tu orang kata apa? Nanti lepas ni ada tahu-tahu hilang orang nak buat. Bukan nak kata apa kan, bukan nak kata apa. Hidup mati tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami siap dah benda tu. Kalau takut kami tak berumah kalau takut ayat pasang kami tak berumah di tepi pantai. Tu rumah bagan tu tepi pantai tunggu. Kan? Alah. Geng-geng jiwa kacau. Kita pulang balik jiwa kacau tahu serabut. Kan? Time-time ni nak cerita adab, nak cerita tertib, nak cerita akhlak. Hampa berakhlak sangat ke? Kan? Nak jumpa orang yang hampa tak kenal, hampa cakap ikut dan lah. Sampai kelar ni tuduhan yang kata orang makrifat kata solat 5 waktu tak ada. Siapa yang kata? Kita minta bukti. Kami bagi persoalan. Bukan maksud kami tu tak ada. Kami cuma minta orang tu fikir. Kan? Kami cuma minta orang tu fikir daripada situ. Bukan kami kata tak ada. Ada kami kata puasa yang hampa duk buat bulan Ramadan 30 hari yang kita duk buat ni tak ada. Ada ke? Ada ke? Depa kata kita kata semua Allah. Nak tanya. Ni Ismail Arifin lepat. Saya cabak. Siapa-siapa pergi balai polis pergi cek nama dia. Adakah pernah dia ragut? Pernah ke dia samun? Pernah ke dia rogol? Kan? Pernah ke dia pecah rumah orang? Pecah amanah? Kan? Kutip duit pau ke? Apa ke? Kes-kes jenayah yang dia biasa duk buat. Pergilah cari ni. Orang yang kata kan, orang duk peli ni kata alah ni apalah biar ni semua kan Allah. Ni mulut dia kata. Tapi nak tanya, dia tu Ismail Arifin ni yang Pak duk panggil Pat ni, ada kes jenayah polis? Orang yang kata tu. Kami kata sisi mana? Kami orang makrifah nak buang sampah tepi tingkap pun kami malu. Orang tahu tak? Benda ikut dah ni sembang kan. Iman duk diakai. Kalau iman duk diakai kalau hampa duk zaman Nabi Musa, pakat tak ikut lah. Azur buat sampai atas bukit, buat kapal atas bukit, siapa nak ikut? Iman tak ada diakai. Hampa nak bagi logik ketuhanan yang punya pasal ya. Tuhan tak duduk di logiknya apa tu. Tuhan tak duduk di syaratnya manusia tu tidak. Kan? Buat Tuhan masuk dalam sistem kita pula. Apa cerita? Nak ikut cara fikir kita pula. Kan? Tak apalah guru sembang kata apa nak mengaji jadi baik. Kami mengaji apa nak jadi. Wah tu abang. Dia lama-lama kalau layan kalau hati jadi hangat. Dia tak seronok lah. Itu saja abang. Moga abang selalu dalam limpah rahmat dan sejahtera. Assalamualaikum sahabatku. Masya Allah mustaqim. Apa yang mau Mustaqim cakap, itulah tepatlah. Tapi bagi penapsu yang belah sana, yang buta mata hati, akan meneka-neka lah, dan tak puas hati lah kesudahan dia. Okey, bab Kamili tu kita buat kebetulan sikit. Bukan dia mai jumpa, bukan ada perjumpaan malam tu. Saya balik daripada tour kat Marga Seberang Jaya. Pergi member KL 2-3-4 orang. Member KL 3-4 orang pi nak makan nasi ketapang, nasi telikum, bagan. Dia ada datang tu. Kawan dia yang panggil aku duduk. Aku pun tak nampak pun dia. Aku tak kenal dia lah sebelum ni. Tapi betul lah memang dia biar aku bercakap. Dia tak bercakap apa. Cuma masalah dia pasal apa? Dalam YouTube dia tiba-tiba berdiskusi bersama lepat.
Kamili sekolah ke lepat. Nampak cara mereka ni? Munafik. Itulah pelak tu. Begitu juga dengan Denny pula. Tak habis-habis. Dengan Ibnu Arabi pun, dia kutuk. Faham tak? Pasal dia tak pasal kena penendang apa semua. Faham? Kita dah kena belasah banyak kali dah. Tak heran dah. Masa zaman muda kita, zaman merantau, kita kena macam-macam dalam hidup. Dekat Leipzig tu, nak cerita satu masa tu dekat Leipzig. Tahun berapa? Aku tak ingat, lama sangat dah. 2001 kot. Masih duduk resis masa tu. Orang tak pisau tu kat leher kita. Skinhead. Tapi itu dia lah. Kita tak nak takut apa pasal kita got nothing to lose. Main macam mana tak apa. Dia duk kata kita macam budak-budak setelah kita mengamuk. Setelah kita tunjuk kat dia ni, hang aku tak ada istilah nak bersembang dah. Mai, aku nak ajak yang tak buruk tak bersuara punya anak kan. Mai. Pasal hang duk ajak, duk sembang benda yang kami tak minat dah. Hang duk teropong kami ikut label belah-belah yang kami tak mau dah. Lah ni nak bagi kat hang mai yang tak buruk tak bersuara punya, mai kita jumpa. Kita tengok jadi lu guna. Pasal hang terlalu kurang ajar. Hang kutuk ustaz ni, hang kutuk ustaz ni. Dia kutuk ilmu makrifah ni. Dia tak tahu di Malaysia ni ramai guru makrifah, ramai orang mengaji ilmu makrifatullah. Dia kutuk, bukan dia kutuk aku tau. Dia kutuk ilmu tu. Kena yang orang pegang ilmu ni yang jenis barannya, kot dia pergi cari yang ambil dapat kot. Orang makan nasi pakai tangan, makan nasi pakai straw. Kita tak maulah macam tu. Tapi dia ni hampir balik tu. Peace stand up for the right of orang Melayu di Singapura. Macam-macam aku dengar cerita. Dia saja cari pasal budak ni, faham tak? Pasal dia menghina ahli-ahli tasawuf, dia menghina guru-guru macam mana yang cakap tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu bila puak-puak ni bangkit, jangan buat pasal lah. Lain. Dia tak tahu, dia tak bercampur. Kita pada tahun 1986 dulu, masa kat rumah Pak Abu tu, kita bisa duduk Kiai Haji Saleh pula dah. Bukan Kiai Haji Saleh ni apa? Samsiah Fakir bersama Rashid Maidin bersama. Orang-orang ni semua yang telah difitnah macam-macam. Padahal mereka ni ngaji juga. Kita kecil lagi masa tu, kita duduk je tengok belah-belah tahunan. Tapi kita dah lalu track macam tu. Kita dengar cerita-cerita mereka macam mana. Tak entangnya bila mereka pegang jalan ni. So dia ni ingat aku takut dengan dia. Nak bagi tahu. Aku tak pernah kacau siapa pun. Tapi dia ada lebih sangat benda ni. Cuma hari ni Mustaqim banyaklah guru-guru telefon, kawan-kawan lama telefon, abang-abang pengajian yang lama. Jangan layan Pak, depa nak tarik hang masuk trap depa. Lepas tu bila hang maki depa nanti point. Tengok duk maki-maki bahasa macam budak-budak. Padahal dia yang duk buat perangai tu dulu. Kita tak pernah kacau dia. Kita tak pernah up pun nama dia dalam 10 tahun kita sembang. Dia duk up nama kita. Dia duk tulis dekat terang-terang dekat YouTube nama kita. Dia mau apa? Macam Dr. Kamili semua tu sama. Pelak betul. Dia sendiri cakap, saya tak cakap apa malam tu. Saya bagi dia bercakap. Saya suka bagi orang bercakap. Habis macam mana hang boleh kata berdiskusi bersama lepas? Hang nampak Mustaqim, hang senyum lah. Pasal hang tahu. Tak ada apa Mustaqim. Aku ingat aku tak perlu layan mamat ni. Cuma aku harap satu hari terjerembab. Contoh aku jalan-jalan terjerembab dengan dia. Itu senang. Kita tengok macam mana dia nak jadi. Tak mau plan apa. Aku tunggu detik dah masa. Kalau ada, aku langgar terus. Kalau tak ada, aku jalan hidup tu seperti biasa. Pasal dia duk tarik aku, faham tak? Seolah-olah fikir tengok. Dia boleh post dekat ruang wall aku. Dulu dia kerap buat, lah pun dia buat balik. Tak kecelaka perangai tu. Habis dia kata kita budak-budak. Dia duk kacau kita ni, dia tak nampak. Nak bela agama Islam, tak payah bela lah, brother. Beritahu kat dia, Allah Ta'ala itu memilih dan Allah Ta'ala itu menyesatkan. Hang siapa? Tengok surah An-Nahl ayat 37 clear. Tengok surah Al-An'am surah 6 ayat ke-52 clear. Surah Yunus ayat 99 dan 100 clear. Dia perlu ingat dia siapa. Tu kata jumpa
jumpa jadi aku harap jangan jumpa dia kalau anak dia ada atau bini dia ada. Maka aku akan tarik diriku ke belakang. Tapi kalau aku jumpa dia seorang-seorang, insya-Allah. Baik Mustaqim, baik. Selamatlah Mustaqim. Memang tak boleh layan lah budak ni. Macam hang kata, dia jadi hangat macam mana tak tahu. Dia iblis. Layan dia jadi hangat lah. Baik Mustaqim, selamatlah, selamat. Assalamualaikum Pat. Allahu Akbar. Ampun maaf Pat, 2-3 hari ni sibuk sikit lah Pat, sampai tak sempat nak telefon Pat nah. Sebab tadi pun adalah rezeki sikit pi beli makanan bagi dekat gelandangan tadi. KFC sikit, lepas tu belilah makanan sedap-sedap. Kesian tengok anak-anak depa ni Pat. Lepas tu tadi wak pi beli makanan anjing-anjing tu, pi bagi makan anjing-anjing dekat kawasan Kepong dengan Manjalara tadi. Mana anjing-anjing tak bertuan tu. Kesian pula Pat. Selalu duk tengok depa lidah terjelek-jelek kan, pu beli makanan dekat depa. Seronok Pat bagi anjing-anjing ni makan. Pasal terbit dalam mata depa ni Pat, kita boleh nampak tanda terima kasih dan keikhlasan. Anjing-anjing ni pula kenai berbudi bahasa pula bila dia sampai depa cam kereta awak. Wak kalau mai pun depa dah cam dah. Seronok tengok. Pasal anjing ni dia tak pandai nak mengaibkan orang Pat. Anjing pun tak pandai nak buruk-buruk sangka. Anjing tak pandai duk cari kesalahan orang. Kan? Dan paling penting anjing tak pandai tumpang populariti. Pasal mangkak Singapura ni, apa nama, Norderus ni, wak sempat juga tengok tadi tu. Pat tu usah duk layan lah Pat. Nah, nafsu amarah kita ni baik kita simpan untuk perkara lagi besar Pat. Nak pergi marah, nak tempik beban kat dia, tak usah lah, rugi lah Pat. Ini tak guna, tak usah duk layan. Pelak Singapura ni Pat, sebenarnya dia duk tumpang populariti lepat. Tak ada siapa nak layan ceramah dia dah. Pasal bila dalaman tak cantik Pat, dia automatik keluar pun tak cantik. Tengok kata-kata dia, gaya tu. Kita tengok alis mata dia bercakap pun pelik lah. Bukan kata wak saja, kawan-kawan wak, budak-budak Indonesia pun bila duk tengok dia ni bercakap, kadang-kadang kita tengok gaya lenggang-lenggok dia macam apa, rupa, lepas tu pundak lakone dia tu pelik lah. Nah, dah lah, tak usah duk layan lah Pat. Nah, memang dia duk selit dalam Lepat punya channel tu, memang dia nak tumpang populariti Lepat. Orang tak mau nak tengok dah ni. Pada dia perbuatan dia tu memanglah tak salah, tak haram, tapi pada wak tu haram jadah punya perangai Pat. Tapi tak usah duk layan lah Pat. Kita jalan terus je lah, tak payah duk layan. Nah, jangan ada dendam, jangan ada kebencian pada siapa-siapa pun. Dah, kita terlahir dengan sayap Pat. Jadi pasal apa nak merangkak untuk hidup Pat? Nah, tak usah duk layan dah. Kita jalan terus Pat. Nah, syukurlah atas apa pun yang mai kat kita ni. Pasal apa? Masing-masing yang mai kat kita ni Allah kirimkan sebagai pemandu untuk kita. Kita jalan terus je Pat. Kita sempoi, tak ada masalah. Nah Pat, nah? Take care. Assalamualaikum Pat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Saya tak tahu nak cakap apa bila awak Fairuz terpanggil untuk bersuara. Saya hanya berterima kasih. Allah Akbar. Banyak benarnya dalam kata-kata awak Fairuz yang begitu spontan, selamba dan sangat bersahaja. Betul lah, saya nampak mereka ni. Sebelum ni kawan saya kata aku tak kenal pun Dr. Kamili ni. Aku duk layan YouTube kat 10 tahun aku tak kenal Dr. Kamili. Aku tak tahu apa ni Norderus, Roza apa, aku tak tahu. Mereka balun-balun hang ni baru aku kenal mereka. Macam tu mereka naik. Betul lah awak kata. Apa yang mereka cerita ni, ustaz-ustaz lain semua nak cerita dah. Mereka balik cerita benda yang sama. Tapi kalau kita tengok arwah Harundin, usuk apa ni, yang dulu-dulu lah nak sebut nama ni banyak lah kan. Mereka ni dulu ke depan tapi tak pernah kacau orang, tak pernah buat gila lagu hak muda-muda ni. Macam dia ni.
Jadi tak apalah wak sendiri nampak dan ramai orang wak. Sebenarnya ramai orang nampak benda ni. Tapi betul lah wak, saya tak perlu bergelumangan dengan mereka ni. Mereka ni tak ada apa bagi saya. Tengok, jumpa saya penendang lah. Nak balas sembang bercerita apa, nak sembang apa, bukan mereka faham. Betul lah, saya simpan amarah saya sampai bertemu mata ke mata, jadi cerita. Baik wak, terima kasih atas nasihat. Memang benar wak, saya tak perlu layan lah buruk-buruk ni. Baik wak, terima kasih. Selamat wak, selamatlah. Saya tak perlu layan mereka dah. Betul lah kata wak ni. Selamat wak, selamat.